Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Ivy Lesha Morris dari Sekolah Kebangsaan Mandahan, XBI 6117. Pada hari ini, saya akan membuat ulasan tentang 5 buah buku cerita yang saya sudah baca. Buku cerita ini saya pinjam dari perpustakaan sekolah saya. Buku cerita yang pertama ialah Sang Kancil dengan Pak Belang. Buku cerita ini ditulis oleh Muhammad Ali Majid. Buku ini mempunyai 52 muka surat. Penerbit buku ini ialah Utusan Publication Kuala Lumpur pada tahun 2005. Cerita ini mengisahkan tentang sang kancil yang terkena jerat yang dipasang oleh Pak Ahmad. Sang kancil cuba untuk melepaskan diri, tetapi tidak berjaya. Mujurlah, Pak Belang menolong sang kancil untuk melepaskan diri. Pak Ahmad dan Pak Hamid bersepakat untuk menangkap Pak Belang. Burung-burung di sana terdengar kabar tersebut dan terus menyebarkan ke seluruh hutan. Haiwan-haiwan di situ bersepakat untuk menolong Pak Belang daripada diburu. Ketika Pak Ahmad dan Pak Hamid sedang memburu Pak Belang, haiwan-haiwan di situ segera melindungi Pak Belang. Pak Belang mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawannya itu. Buku cerita yang kedua ialah The Bashi Tale. Buku cerita ini ditulis oleh Tan Siew Wen. Buku ini mempunyai 22 muka surat. Buku cerita ini diterbitkan oleh Didikan Bestari SDN BHD Selangor pada tahun 2008. Cerita ini mengisahkan tentang seekor tupai yang bernama Lala yang selalu rasa dirinya serba kekurangan kerana ekornya yang besar itu. Dia lihat semua hewan mempunyai kecantikan dan keunikan masing-masing, kecuali dia. Pada suatu hari, dia ternampak haiwan yang dilihatnya itu ditangkap oleh manusia. Ketika manusia hendak menangkapnya, dia bergegas melompat ke atas pokok dan melarikan diri. Ekornya yang besar itu telah menyelamatkan dia. Dia sadar bahawa semua haiwan mempunyai kecantikan dan keunikan masing-masing. Buku cerita yang ketiga ialah Sang Kancil dengan Ketam. Buku cerita ini ditulis oleh Muhammad Ali Majid. Buku ini setebal 63 muka surat. Penerbit buku ini ialah Utusan Publication. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang suami isteri ketam yang telah melahirkan 7 ekor anak ketam. Ketika ke-7 ekor anak ketam sudah besar, ayahnya mengajar mereka untuk berjalan ke hadapan. Sang kancil melihat kelakuan ayah ketam dan memberitahu ayah ketam supaya tidak usah mengajar mereka berjalan ke hadapan, kerana ketam memang berjalan mengiring. Kini, anak-anak ketam itu sudah dewasa. Buku cerita saya yang keempat ialah The Mystery of the Taxi Driver. Buku cerita ini ditulis oleh Kumara Velu. Buku ini mempunyai 48 muka surat. Buku ini diterbitkan di Pustaka Mawar Selangor pada tahun 2004. Cerita ini mengisahkan tentang 3 orang budak lelaki yang sedang menyiasat kes kecurian di kawasan kejiranan mereka. Mereka menyiasat kes kecurian di kawasan kejiranan mereka yang terdapat pencuri yang menyamar lalu memecah masuk rumah orang dan mengambil barang-barang berharga. Mereka cuba untuk menyelesaikan kes tersebut. Buku cerita yang kelima, yaitu Wira Keluarga Saya.
Buku cerita ini ditulis oleh Zuhilmi Ismail. Buku ini mempunyai 48 muka surat. Buku ini diterbitkan oleh Pelita Ilmu Melaka pada tahun 2018. Cerita ini mengisahkan tentang seorang budak laki yang ternampak kucing yang terbiar semasa balik ke sekolah. Dia membawa kucing tersebut balik ke rumahnya. Dia juga menamakan kucing itu Snowy dan memberi ia makan. Dia juga menunjukkan Snowy kepada adiknya Lina dan abangnya Zaki. Ketika ibu mereka terlihat kucing tersebut, ibunya memarahi dia dan menyuruh dia untuk membuang kucing tersebut. Tetapi dia tidak membuang kucing tersebut. Dia memelihara kucing itu di dalam stor. Hari demi hari, kucing Snowy semakin besar dan sehat. Tiba-tiba Snowy menghilang dan itu membuatkan dia berasa sangat sedih. Ayah juga berasa sedih karena ayamnya semakin berkurangan. Kemungkinan dimakan oleh ular sawah. Ayah coba untuk mencari ular sawah itu di belakang rumah, tetapi ular itu tidak dijumpai. Pada suatu hari, ayah ternampak seekor ular sawah yang sedang menyusur ke dalam taman. Ular sawah itu ternampak ayah dan terus melarikan diri masuk ke dalam rumah. Ibu terkejut dan memanggil ayah. Namun, ular itu sekali lagi lari masuk ke dalam stor. Terdapat bunyi bising antara ular dan kucing bergelut. Tiba-tiba suasana menjadi senyap. Ayah membuka pintu stor tersebut dan didapati bahwa ular itu sudah mati. Dan Snowy keluar dengan mulut yang berdarah. Dia berasa sangat gembira karena dapat jumpa Snowy sekali lagi. Begitulah ceritanya. Pengajaran yang kita dapati dari cerita ini, kita mestilah menyayangi hewan seperti kucing. Karena jika kita menyayangi hewan seperti kucing, kucing juga akan menyayangi kita dan menolong kita semasa kita kesusahan. Begitulah ulasan buku daripada saya. Sekian, terima kasih.